Hai semua, salam sejahtera. Nama saya Sylvester Runombilin, BC 22160159, Program Teknologi Seni Visual daripada Akademi Seni dan Teknologi Kreatif ASTIF. Pada hari ini, saya dengan kumpulan saya, yaitu kumpulan 7, akan membentangkan topik yaitu Akta Fitnah. Sebelum kita masuk ke dalam topik kita, yaitu Akta Fitnah, izinkan saya untuk memperkenalkan sedikit apa yang dapat kita pelajari daripada topik ini. Apa yang kita dapat pelajari dari topik ini ialah pertama, apa itu fitnah, kedua, unsur-unsur fitnah, contoh fitnah, slander dan libel, perbezaan slander dan libel, impak, jenis-jenis fitnah, kesan fitnah, ganti rugi, pembelaan terhadap tuntutan fitnah, dan contoh case. Apa itu fitnah? Fitnah dapat didefinisikan sebagai tuduhan yang boleh merendahkan kedudukan seseorang di kacamata masyarakat umum sehingga ia dibenci, dihina, atau diperbodohkan. Akta fitnah digubal untuk memberi perlindungan terhadap maruah dan imej seseorang atau organisasi daripada rosak atau tercemar akibat sesuatu tulisan yang tidak betul. Akta fitnah ini tidak bermaksud untuk menafikan hak kebebasan bersuara orang ramai. Orang ramai masih bebas bersuara asalkan tidak mencemarkan orang lain dengan membuat fitnah. Seterusnya ialah unsur fitnah. Yang pertama adalah tuduhan palsu. Fitnah selalu melibatkan pernyataan yang tidak benar atau tuduhan yang dibuat tanpa bukti. Tuduhan tersebut biasanya mengenai sesuatu yang sensitif, seperti moral, amanah, atau tindakan melawan hukum. Yang kedua ialah niat buruk. Pelaku fitnah biasanya memiliki niat untuk merosakkan nama baik, reputasi, atau membuat kerugian pada orang lain. Niat ini dapat timbul dari perasaan iri, dendam, atau keinginan untuk mendapatkan keuntungan yang tertentu. Seterusnya ialah penyebaran maklumat. Maklumat palsu tersebut disebarkan kepada pihak lain, baik secara langsung maupun melalui media, lisan, tulisan, dan digital. Fitnah menjadi efektif ketika maklumat tersebut diterima dan dipercayai oleh orang lain. Seterusnya ialah kerugian pihak yang difitnah. Akibat daripada fitnah biasanya adalah imej serta reputasi terjejas dan kehilangan kepercayaan. Pihak yang difitnah sering mengalami kesulitan untuk membersihkan namanya karena persepsi orang lain. Seterusnya saya akan menerangkan contoh fitnah. Contoh fitnah bagi fitnah lisan ialah menuduh seseorang mencuri tanpa bukti semasa berbual dalam kumpulan. Bagi fitnah bertulis pula, contohnya ialah menerbitkan artikel yang tidak berasas di media sosial tentang seseorang individu dan mendakwa mereka terlibat dalam aktiviti haram. Seterusnya saya akan menerangkan impak, yaitu akibat undang-undang. Jika kes fitnah dibuktikan, pihak yang memfitnah boleh menuntut ganti rugi seperti ganti rugi am, ganti rugi teladan, dan ganti rugi khas. Ini merupakan perbezaan slander dan libel. Yang pertama adalah bukti dan pemilihan. Dalam kes libel ni, kerana ia melibatkan dokumen secara bertulis, ia lebih mudah untuk dibuktikan dan biasanya ia dianggap kes yang lebih berat. Bagi slander pula, ia memerlukan bukti yang lebih kuat untuk menunjukkan kerosakan reputasi. Kerana ia adalah lisan dan secara tidak langsung tiada bukti dan tidak direkodkan. Yang kedua adalah ganti rugi. Dalam kes libel ni, mangsa mungkin boleh mendapatkan ganti rugi tanpa perlu membuktikan kerosakan yang nyata kerana sifat penyebaran yang secara luas. Tapi dalam kes slander pula, biasanya mangsa perlu membuktikan kerosakan yang telah berlaku terhadap si mangsa. Seterusnya adalah perbezaan slander dan libel. Yang ketiga adalah sifat dan konteks. Slander ni sering kali kita kaitkan dengan situasi lisan yang lebih spontan seperti perbualan antara individu, sementara libel pula dia melibatkan penyebaran maklumat melalui saluran yang lebih formal dan juga tetap. Dan terakhir sekali adalah kefahaman sosial. Dalam setengah budaya ni ada sistem undang-undang, libel mungkin dianggap lebih berbahaya kerana ia berpotensi mencemarkan reputasi dengan secara berterusan.
Nak dibandingkan dengan slander, ia lebih bersifat sementara. Kesimpulannya, walaupun kedua-duanya adalah bentuk fitnah, mereka berbeza dari segi cara penyampaian, bukti, impak dan mungkin ditanggung oleh si mangsa. Seterusnya adalah jenis-jenis fitnah. Fitnah terbahagi kepada dua jenis iaitu slander dan libel. Slander secara kebiasaannya boleh diertikan sebagai fitnah atau tomahan yang dibuat melalui ucapan atau percakapan atau gerak isyarat dan tidak dicetak di dalam mana-mana bentuk. Libel pula secara lazimnya boleh difahami sebagai fitnah yang dibuat secara bertulis atau secara bentuk kekal. Seterusnya dalam bentuk penyebaran. Slander, pernyataan yang salah disampaikan secara lisan atau verbal. Ia mungkin berlaku dalam perbualan, ceramah, ucapan awam atau melalui telefon. Libel, pernyataan yang salah disampaikan dalam bentuk bertulis atau melalui media tetap seperti tulisan, gambar atau video yang boleh disimpan atau disebarkan. Ini itu jenis-jenis fitnah dalam bukti kesahihan. Slander, membuktikan fitnah lisan lebih sukar kerana ia tidak tercatat atau tidak disimpan dalam bentuk fizikal. Penyebarannya adalah sementara dan tidak dapat diakses setelah ia dilafazkan. Libel pula lebih mudah untuk dibuktikan kerana kenyataan tersebut wujud dalam bentuk bertulis atau media yang dapat dibuktikan secara fizikal. Penyebarannya juga lebih meluas dan tahan lama. Nama saya Misrina binti Narsiso. Saya akan membentangkan mengenai kesan fitnah. Kesan daripada menyebarkan fitnah sangat berbahaya dan boleh membawa kepada banyak implikasi negatif, baik dari segi sosial, psikologi dan juga hukum. Berikut merupakan beberapa kesan buruk yang boleh timbul akibat perbuatan menyebarkan fitnah. Yang pertama adalah keruntuhannya kepercayaan. Kehilangan kepercayaan sosial seperti fitnah akan merosakkan hubungan antara individu, keluarga atau komuniti. Kepercayaan yang dibina selama ini boleh runtuh apabila ramai mula percaya kepada tuduhan yang tidak berasas. Hubungan sesama manusia juga akan terjejas dan ia akan mungkin menyebabkan perpecahan dalam masyarakat. Seterusnya, poin yang kedua, perpecahannya keluarga atau rakan. Seperti dalam banyak kes fitnah yang menyebabkan hubungan antara ahli keluarga atau rakan-rakan menjadi renggang atau bahkan terputus. Individu yang difitnah boleh merasa dikhianati ataupun akan merasa disisihkan. Yang kedua pula adalah kesan hukum, di mana tindakan undang-undang seperti di banyak negara menyebarkan fitnah adalah satu kesalahan yang boleh dikenakan tindakan undang-undang. Seperti individu yang menyebarkan fitnah boleh didakwa atas dasar mencemarkan nama baik, dan jika disabitkan kesalahan, mereka boleh dikenakan denda atau penjara. Dan juga ganti rugi. Seseorang yang difitnah juga berhak untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang boleh mereka alami akibat penyebaran fitnah. Ini boleh melibatkan wang, reputasi dan juga hak peribadi. Seterusnya adalah kesan psikologi seperti stres dan juga kegelisahan, di mana individu yang difitnah akan mengalami perasaan tertekan, gelisah atau juga cemas. Mereka akan sentiasa merasa terancam dan mungkin mengalami trauma emosi akibat penipuan yang telah dituduh kepadanya, dan juga akan menjejaskan harga diri seseorang yang telah difitnah. Seperti fitnah ni boleh mempengaruhi imej dan harga diri seseorang. Mereka mungkin berasa dipandang rendah atau dihina oleh masyarakat kerana tuduhan yang tidak benar. Seterusnya pula adalah kesulitan ekonomi, di mana kerosakan dalam kerjaya bagi individu yang difitnah, ia boleh menjejaskan peluang pekerjaan mereka. Seperti
Reputasi yang tercemar mungkin membuatkan mereka sukar untuk mendapatkan pekerjaan atau berurusan dengan pelanggan dalam kes perniagaan. Kerugian kewangan juga merupakan kesan dari kesulitan ekonomi, di mana selain dari kesulitan emosi, fitnah juga boleh membawa kepada kerugian kewangan, terutama jika seseorang terpaksa membayar ganti rugi atau kos kewangan akibat fitnah yang telah disebarkan. Seterusnya pula adalah kesan terhadap masyarakat, di mana fitnah ini akan menyebabkan ketegangan. Seperti penyebaran fitnah seringkali menyebabkan ketegangan dalam masyarakat. Ia boleh membawa kepada konflik sosial, salah faham dan bahkan keganasan. Seterusnya, merosakkan harmoni, di mana dalam masyarakat yang harmoni, fitnah boleh menimbulkan perasaan dendam, prasangka buruk dan juga kebencian terhadap individu yang telah difitnah, yang akhirnya mengganggu keharmonian sosial. Seterusnya adalah kehilangan reputasi, di mana orang yang difitnah ini akan kehilangan nama baik, kerana fitnah boleh menghancurkan reputasi seseorang. Walaupun tuduhan tersebut tidak benar, kesannya terhadap pandangan masyarakat terhadap individu berkenaan adalah besar. Dan akhir sekali, penyebaran kebencian, di mana memburukkan keadaan. Penyebaran fitnah boleh memperburuk keadaan dan menambah kebencian di kalangan masyarakat. Orang yang percaya kepada fitnah tersebut mungkin menjadi lebih ekstrim dalam pendapat atau tindakan mereka. Oleh itu, secara keseluruhan, penyebaran fitnah bukan saja kerugian individu yang telah difitnah, tetapi juga merosakkan masyarakat dan membawa kesan yang berpanjangan. Oleh itu, penting untuk kita berhati-hati dan bertanggungjawab dalam setiap kata yang kita ucapkan atau yang kita sebarkan, agar tidak menyakiti orang lain tanpa sebab yang jelas. Sekian dan terima kasih. Seterusnya, saya akan membentang tentang ganti rugi akta fitnah. Dalam apa-apa tindakan untuk libel atau fitnah, defendant boleh memberikan keterangan dalam mengurangkan ganti rugi bahawa plaintiff dalam mendapatkan ganti rugi atau dalam membawa tindakan untuk ganti rugi untuk libel atau fitnah berkenaan dengan penerbitan perkataan yang mempunyai kesan yang sama seperti perkataan tindakan diasaskan, atau dalam menerima atau bersetuju untuk menerima ganti rugi berkenaan dengan mana-mana penerbitan tersebut. Ganti rugi merupakan kompensasi atau pembayaran yang diberikan sebagai penggantian atas kerugian, kerosakan atau kehilangan yang dideritakan oleh seseorang akibat tindakan atau kelalaian pihak lain. Ganti rugi biasanya diberikan dalam bentuk wang, tetapi bisa juga dalam bentuk lain seperti perbaikan atau penggantian barang yang rosak. Secara umum, ganti rugi bertujuan untuk mengembalikan keadaan seseorang yang dirugikan agar kembali ke kondisi semula sebelum kerugian tersebut terjadi. Ganti rugi seringkali muncul dalam konteks hukum, baik itu dalam perjanjian kontrak, klaim insurans atau dalam kes-kes lainnya. Jika berjaya membuktikan bahawa ucapan pihak satu lagi adalah fitnah, jumlah pembahasan wang juga merupakan fakta yang ingin dibincangkan oleh ramai orang. Secara amnya, kita boleh melihat banyak tajuk berita utama dalam akhbar seperti Parti A memfailkan saman fitnah terhadap Parti B atas kenyataannya dan menuntut pampasan jutaan ringgit. Jadi, dalam kes sebenar, adakah mahkamah benar-benar akan memberikan jumlah yang begitu besar? Malah, dalam saman fitnah, mahkamah akan mempertimbangkan pelbagai alasan seperti tahap keturukan fitnah, sama ada defendant telah memohon maaf dan lain-lain sebelum membuat penghakiman. Tetapi melihat kepada kes yang melibatkan ahli politik beberapa tahun kebelakang ini, kita akan dapati jumlah sebenar antara RM100,000 dan RM600,000. Pembelaan terhadap tuntutan fitnah.
Ia adalah satu usaha yang dilakukan oleh pihak yang dituduh untuk menolak atau mengurangkan tanggungan undang-undang berdasarkan alasan-alasan yang tertentu. Di dalam konteks undang-undang, fitnah merujuk kepada pernyataan yang tidak benar dan boleh merosakkan reputasi seseorang. Ini adalah huraian tentang pembelaan yang biasa digunakan di dalam kes fitnah. Yang pertama adalah kebenaran ataupun justification. Pembelaan ini digunakan apabila pernyataan yang didakwa sebagai fitnah sebenarnya adalah benar. Di dalam kebanyakan sistem undang-undang, kebenaran adalah pembelaan mutlak kerana ia menunjukkan bahawa tiada perbuatan fitnah yang berlaku. Yang kedua adalah keistimewaan mutlak ataupun absolute privilege. Dalam situasi yang tertentu, seperti perbahasan di parlimen atau prosiding mahkamah, pihak yang didakwa atas fitnah walaupun pernyataan itu tidak benar, tujuannya untuk melindungi kebebasan bersuara dalam konteks yang penting. Yang ketiga adalah komen yang wajar ataupun fair comment. Ianya merujuk kepada pernyataan pendapat yang dibuat secara jujur berdasarkan fakta yang benar dan berkepentingan awam. Walaupun komen itu mungkin kritikal, ia tidak dianggap fitnah jika dilakukan tanpa niat jahat. Yang keempat adalah keistimewaan bersyarat ataupun qualified privilege. Pernyataan yang dibuat dalam situasi di mana pembicara mempunyai tanggungjawab moral atau sosial untuk memberikannya dan penerima mempunyai kepentingan untuk menerimanya. Ianya boleh dilindungi. Walau bagaimanapun, perlindungan ini boleh hilang jika terbukti niat yang jahat. Dan yang terakhir, tiada kerosakan yang dialami. Dalam beberapa kes, pembela boleh berhujah bahawa pernyataan tersebut tidak menyebabkan sebarang kerosakan nyata kepada reputasi pihak yang menuntut, terutamanya jika pernyataan itu hanya didengar oleh segelintir orang. Sekian itu sahaja dari saya, terima kasih. Saya akan membentangkan contoh kes berjaya menang ganti rugi saman fitnah. Kes yang pertama ialah Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan Khairi Jamaluddin pada tahun 2017. Fakta kes, Datuk Seri Anwar Ibrahim memfailkan saman fitnah terhadap Khairi Jamaluddin berikutan kenyataan yang dibuat oleh Khairi pada 2008. Dalam satu ucapan politik di Lembah Pantai, Khairi didakwa mengeluarkan kenyataan yang mencemarkan reputasi Anwar dengan menuduh beliau sebagai seorang yang tidak bermoral. Kenyataan tersebut juga dikatakan disebarkan melalui media. Isu undang-undang, Anwar mendakwa bahawa kenyataan Khairi itu bersifat fitnah, tidak berasas dan bertujuan untuk merendahkan reputasi beliau di mata umum. Kes ini dibawa ke mahkamah untuk menentukan sama ada kenyataan tersebut merupakan fitnah dan jika ya, jumlah ganti rugi yang layak diterima. Keputusan mahkamah pada tahun 2017, Mahkamah Tinggi memutuskan bahawa kenyataan Khairi adalah fitnah. Mahkamah mendapati bahawa kenyataan tersebut telah mencemarkan nama baik Anwar dan menyebabkan beliau menanggung kerugian dari segi reputasi dan emosi. Ganti rugi, Mahkamah mengarahkan Khairi untuk membayar RM150,000 kepada Anwar sebagai ganti rugi am. Selain itu, Khairi juga diperintah membayar kos perbicaraan. Bagi kes yang kedua ialah Tan Sri Khalid Ibrahim dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim pada tahun 2014. Fakta kes, Tan Sri Khalid Ibrahim ketika itu Menteri Besar Selangor memfailkan saman fitnah terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim. Khalid mendakwa Anwar telah membuat kenyataan yang tidak benar mengenai dirinya dalam satu ceramah pada 2014. Anwar mendakwa Khalid telah menyalahgunakan kuasa dan terlibat dalam salah selaku pentadbiran sebagai Menteri Besar. Isu undang-undang, Khalid menyatakan bahawa tuduhan tersebut adalah palsu, berniat jahat dan bertujuan merosakkan imejnya sebagai seorang pemimpin. Anwar bagaimanapun mempertahankan kenyataannya dengan mendakwa ia adalah kritikan politik yang adil. Keputusan Mahkamah Tinggi pada 2017 memutuskan bahawa kenyataan Anwar adalah fitnah. Mahkamah mendapati bahawa tuduhan tersebut tidak disokong dengan bukti kukuh dan telah merosakkan reputasi Khalid. Ganti rugi, Mahkamah memerintahkan Anwar membayar RM200,000 kepada Khalid sebagai ganti rugi am serta kos perbicaraan sebanyak RM50,000. Berikut merupakan contoh kes yang berjaya membela diri dari saman fitnah.
Kes yang pertama melibatkan kes Lim Guan Eng dan Tan Teck Cheng dan The Star Media Group pada tahun 2023. Fakta kes, Lim Guan Eng telah mengarahkan peguamnya untuk memfakas saman fitnah terhadap naib Presiden MCA, Tan Teck Cheng dan The Star milik MCA berhubung laporan yang dikatakan mengandungi dakwaan palsu terhadapnya. Lim Guan Eng berkata, kedua-duanya telah membuat dakwaan palsu mengenai dana yang diperuntukkan kepada SJKC Kwek Ho, iaitu sebuah sekolah Cina di Johor, semasa beliau menjadi Menteri Kewangan Pakatan Harapan. Seterusnya, isu undang-undang. Lim Guan Eng telah memfakas saman itu pada Mac tahun 2023 yang lalu, berhubungan pendapatan yang diterbitkan dalam ruangan artikel Letter to the Editor Akhbar The Star yang menuntut Lim menjelaskan dakwaan bahawa 4 juta ringgit daripada pembendaharaan persekutuan diberikan kepada sebuah sekolah rendah Cina di Johor dengan syarat nama sekolah itu ditukar. Keputusan mahkamah, panel 3 hakim Mahkamah Rayuan yang terdiri daripada Hakim Datuk Simi Chun, Datuk Azmi Arifin dan Datuk Ahmad Kamal Mat Syahid. Mereka sebelah suara telah menolak rayuan Lim selepas memutuskan rayuan itu tidak mempunyai sebarang merit. Hakim Ahmad Kamal berkata, kenyataan yang dibuat oleh Tan tidak berunsurkan fitnah dan mahkamah mendapati artikel Tan termasuk berhubung kenyataan yang dipersoalkan itu adalah berkaitan kepentingan awam dan Tan hanya meminta Lim untuk memberikan penjelasan berhubung dakwaan yang tidak dinafikan oleh Lim Guan Eng. Seterusnya, ganti rugi. Oleh itu, mahkamah telah memerintahkan Lim membayar RM30,000 kepada Tan dan RM40,000 kepada The Star Media Group Berhad bagi kos guaman. Fakta kes, Dr. Kamarul Zaman telah memfahamkan saman fitnah berhubung penulisan bekas Ahli Parlimen Shah Alam Khalid Abdul Samad yang disiarkan sebuah portal dalam talian bertajuk Pensyarah Melayu Bodohkan Melayu, ibarat pegar makan padi. Isu undang-undang. Penulisan itu telah dibuat oleh Khalid Abdul Samad pada 26 Mei 2017 dalam memberikan pandangan berhubung kritikan Kamarul terhadap buku Ahli Parlimen Segambut iaitu Hannah Yoh Becoming Hannah melalui rencana bertajuk Hannah Yoh, contoh hipokrasi terbesar di AP. Keputusan mahkamah, Peguam Muhammad Faiz Fazil yang mewakili Khalid telah membuat pernyataan bahawa Hakim Datuk Seri Latifah Muhammad Taha menolak rayuan itu melalui prosiding yang dijalankan secara sidang video. Beliau berkata, mahkamah telah mengekalkan keputusan Mahkamah Session tahun lepas bahawa kenyataan Khalid adalah komen yang berpatutan. Oleh itu, mahkamah telah memerintahkan Kamarul Zaman untuk membayar kos RM10,000 kepada Khalid Abdul Samad. Kesimpulan daripada topik kita iaitu Akta Fitnah. Akta Fitnah bertujuan untuk melindungi hak reputasi individu sambil memastikan hak kebebasan bersuara tidak disalahgunakan. Ia memberi jalan penyelesaian yang adil kepada mangsa fitnah dan menggalakkan semua pihak bertanggungjawab terhadap pernyataan mereka di ruang awam.